Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini ringkas TVS. Seramai 8,230 ketua isi rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka mula menerima bantuan bakul makanan PKP 2.0 Sarawakku Sayang pada Ahad. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Nangka, Dr. Anwar Rapai berkata, pengagihan bantuan itu akan dilaksanakan hingga Selasa. Jelas beliau, 9 pusat agihan akan diaktifkan untuk proses agihan kepada senarai penerima yang diperolehi semasa agihan bantuan PKP 1.0. Bercakap dalam sidang media selepas melawat pusat agihan bantuan di Dewan Lakis, Dr. Anwar mengingatkan mereka yang pernah menerima bantuan di bawah PKP 1.0 untuk bertanya di pusat agihan ditetapkan mengikut lokasi masing-masing. Menurutnya, bantuan untuk warga emas akan dihantar terus ke rumah, manakala bagi yang menuntut sendiri, mereka akan dipanggil mengikut masa yang telah ditetapkan. Saya nak ingin memberi nasihat kepada seluruh masyarakat yang prihatin jika mereka ada mendengar keluarga yang terputus makanan ataupun mana-mana pihak yang tidak mendapat bantuan ini tetapi harus mendapat bantuan ini, mereka menghubungi nombor yang sama nanti. Kita boleh bantu. Tanya lagi, proses pengambilan bantuan akan dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP ketat dengan penerima akan disaring suhu badan serta menggunakan MySejahtera dan QR Code. Seramai 20 petugas di Hospital Miri disahkan positif COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing berkata, susulan kes itu kira-kira 200 kaki tangan di hospital berkenaan telah dikuarantin. Mengenai kes COVID-19 yang tinggi direkodkan di Sibu, beliau memberitahu kluster Pasai telah menyumbang kepada peningkatan mendadak di bahagian berkenaan dengan sebanyak 1,182 kes dilaporkan mulai 1 hingga 22 Januari lepas. From all the community to come forward for screening if you develop any symptom like fever, cough, sore throat, and to limit the movement outside your house unless necessary. Of course, you come forward to see doctor and screening. So, if you have symptoms, do not go to work or public places because you may spread the disease to others. Program vaksinasi bagi mencegah pandemik COVID-19 yang dirancang kerajaan adalah penting. Ia adalah bagi mewujudkan imuniti kelompok sekaligus membolehkan ekonomi negara kembali pulih. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi, Pengkomersialan dan Perkhidmatan STI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Dr. Muhammad Nur Azman Hassan berkata, apabila imuniti kelompok tercapai, maka penularan COVID-19 akan dapat dikawal kerana majoriti penduduk sudah memiliki ketahanan terhadap virus itu. Jadi peluang untuk kita membuka semula ekonomi itu akan lebih besarlah. Kerana apabila kita boleh menjamin setiap individu ataupun kalau 70% 80% itu disahkan ada bentuk-bentuk jaminan vaksinasi contohnya, maka kita akan boleh pastikan rakyat kita selamat. Imuniti kelompok merujuk kepada keadaan penularan jangkitan yang rendah kerana sebahagian besar masyarakat mempunyai imuniti terhadap jangkitan itu. Sarawak merekodkan 2 kematian akibat COVID-19 pada Jumaat. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat jangkitan virus berbahaya itu meningkat kepada 24 kes. Kes kematian ke-23 merupakan kes 2775, seorang warga negara tempatan berumur 48 tahun dimasuk ke Hospital Miri pada 19 Januari 2021 kena mengalami kesukaran pernafasan. Kes disahkan meninggal dunia pada jam 2 pagi 21 Januari. Kes kematian ke-24 merupakan kes 2,182, seorang lelaki tempatan umur 66 tahun masuk ke Hospital Sibu pada 17 bulan Januari dan beliau disahkan meninggal dunia pada jam 3.11 pagi ini.
Sementara itu, Sarawak pada Jumaat merekodkan 229 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,931 kes. Sibu 168 kes, Miri 28, Kuching 9, Kanowit 7, Sri Aman 7, Lubuk Antu 7, Subis 2 dan Bintulu 1. Daerah Kuching, Sibu, Miri, Beluru dan Kanowit kekal berstatus merah dengan sejumlah 1,400 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Sebauh dan Dalat juga kekal berstatus jingga dengan 50 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh sama. Bertemu kembali. Sebanyak 24 kes kejadian tanah susur dilaporkan berlaku di daerah Bau dari 17 sehingga 21 Januari lepas. Laporan yang diterima dalam tempoh 5 hari itu melibatkan 12 kampung dan membabitkan 24 keluarga serta rumah. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Bau, Lieutenant Patrick Lagak Patih berkata, bagi mereka yang berada di tempat berisiko dan bahaya, APM menasihatkan mereka untuk sentiasa berwaspada dan bersiap sedia berpindah bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Sementara itu, Patrick memberitahu setelah menerima aduan orang awam, pihak APM akan bergegas ke lokasi kejadian bagi memantau dan melaporkan status insiden kepada pejabat daerah Bau untuk tindakan selanjutnya. Pihak APM juga memasang kanvas pada atas permukaan struktur tanah susur yang boleh mengundang bahaya kepada rumah penduduk terbabit. Ini pula perkembangan sukan. Beregu campuran Hupang Ron, Chia Isi mencipta kejutan ke atas pasangan nombor 8 dunia Hafiz Faizal, Gloria Emmanuel Wijaja pada pusingan suku akhir kejohanan badminton terbuka Thailand Toyota di Bangkok. Pasangan negara yang berada di kedudukan ke-35 dunia itu mengambil masa 68 minit untuk melakar kemenangan 12-21, 21-19, 21-19 menentang pasangan pilihan ke-6 dari Indonesia itu di Impact Arena. Pangron Isi akan bertemu pasangan nombor 6 dunia Seo Seung Jae Che Yu Jung dari Korea Selatan dalam perlawanan separuh akhir pada hari ini. Turut mara ke separuh akhir adalah beregu wanita negara Chow Mei Kwan Lee Ming Yen dan beregu lelaki Aaron Chia Soh Woo Ye. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.